Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati, Tuan Nazir dan seluruh saf kepimpinan masjid, para alim ulama, tuan-tuan guru, seterusnya muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi beri peluang masa kepada kita, kesihatan kepada kita untuk meneruskan perjuangan kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, untuk berusaha memperbaiki diri sehinggalah kita menjadi salah seorang hamba Allah yang dikasihi olehnya, insya-Allah. Pada tengah hari yang berbahagia ini, hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari ini, insya-Allah saya akan menyampaikan tazkirah sedikit berkaitan dengan apa itu fatwa. Dan konteksnya itu lebih kepada di negeri Selangor inilah, untuk kita memahami sesuatu fatwa itu dikeluarkan atas dasar apa dan apa dia punya kriteria ataupun langkah-langkah sesuatu fatwa itu dikeluarkan. Kebiasaannya sesuatu fatwa ini dibuat berdasarkan kepada sama ada pertanyaan daripada agensi-agensi kerajaan ataupun agensi swasta berkaitan sesuatu isu yang belum ada hukum syaraknya, ataupun dalam bahasa mudahnya kita kata isu-isu barulah, isu-isu terkini yang tidak pernah dibincangkan sebelum ini oleh para ulama kita. Jadi apabila timbul, maka perlukan satu jawapan, perlukan satu kata putus berkaitan dengan sesuatu isu. Dan ada kala juga perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat fatwa ini adalah berkaitan dengan pertanyaan individu pun boleh untuk memohon pandangan kepada Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor untuk mengeluarkan sesuatu fatwa berkaitan dengan hukum-hukum yang masih belum ditentukan hukum syaraknya itu. Dan ada kalanya juga kita mengeluarkan fatwa berdasarkan kepada isu terkini yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, yang mana menyebabkan masyarakat terkeliru untuk mencari jalan penyelesaiannya, walaupun tidak ada pihak yang tampil untuk memohon sebarang fatwa. Sebagai refleks kita kepada isu yang berlaku di tengah masyarakat itu, ada juga kita ambil dia sebagai tajuk perbincangan untuk dibawa masuk ke dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor yang dipengerusikan oleh Saudara Samahah Datuk Seri Utama Diraja Mufti Selangor dan dibantu oleh
14 orang ahlinya di kalangan academician ada, di kalangan tuan-tuan guru pun ada, dan di kalangan penjawat awam antaranya penasihat undang-undang, Kamar Penasihat Undang-Undang Negeri pun juga turut menjadi salah seorang lah daripada ahli jawatan kuasa untuk nak memastikan setiap fatwa yang dikeluarkan itu tidak bercanggah dengan undang-undang yang sedia ada. Sebab kalau menurut kepada Setiausaha Darul Ifta Mesir pun menyatakan pandangan yang sama, iaitu setiap fatwa yang dikeluarkan hendaklah tidak bercanggah dengan undang-undang sedia ada yang diamalkan. Kalau tidak, maka fatwa itu akan jadi sia-sia, tak boleh nak dipraktikkan. Sebab fatwa bercanggah, macam mana nak buat? Fatwa bercanggah dengan undang-undang, macam mana nak praktikkan fatwa itu kalau dia bercanggah dengan undang-undang? Jadi setiap fatwa yang dikeluarkan mestilah selari ataupun paling kurangnya tidak bercanggah dengan undang-undang yang sedia ada yang berkuasa. Jadi itu antara sebab-sebab sesuatu isu dimasukkan ke dalam perbincangan di dalam mesyuarat jawatan kuasa fatwa. Dan suka saya nak bagi penjelasan kepada tuan-tuan, apa-apa yang kenyataan yang dikeluarkan oleh Sahibul Samahah Datuk Mufti ataupun Sahibul Samahah Timbalan Mufti ataupun pegawai-pegawai di Jabatan Mufti Negeri Selangor ataupun jawapan telefon, ataupun nanti kita akan selepas solat Jumaat nanti kita akan adakan dialog, itu semua tidak dipanggil sebagai fatwa. Itu semua tidak dikategorikan sebagai fatwa. Yang dikatakan fatwa kalau di Negeri Selangor ini adalah perkara yang dibincangkan di dalam mesyuarat jawatan kuasa fatwa Negeri Selangor, dan semua ahli fatwa bersetuju dan diminitkan perkara tersebut, barulah ada lagi lah step dia akan dibawa kepada majlis agama, kemudian diminta perkenan Tuanku Sultan dan sebagainya, sehinggalah akhirnya diwartakan perkara tersebut, barulah dikira sebagai fatwa, baru dinamakan sebagai fatwa. Sebab produk kami di Jabatan Mufti bukan hanya semata-mata fatwa. Kita ada bahagian falak yang mengeluarkan takwim waktu solat, begitu juga dengan penentuan arah kiblat. Itu semua tak dipanggil sebagai fatwa. Kita juga ada mengeluarkan sebulan 4 tajuk yang terpilih yang kita jadikan sebagai artikel hukum. Tuan-tuan boleh masuk ke laman web Jabatan Mufti Negeri Selangor, boleh melihat di situ artikel-artikel hukum-hukum yang tertentu yang mungkin boleh menjadi panduan kepada kita. Itu juga tidak dipanggil sebagai fatwa. Soal jawab agama yang kita respon melalui panggilan telefon, kita respon melalui aplikasi yang ada di dalam laman web Jabatan Mufti juga, itu semua tidak dipanggil sebagai fatwa. Apapun semuanya itu adalah berlandaskan hukum syarak lah. Cuma saya nak cerita ni tak dikategorikan sebagai fatwa. Hatta mungkin kadang-kadang pandangan peribadi daripada Sahibul Samahah Datuk Mufti ataupun Sahibul Samahah Timbalan Mufti, itu juga tidak dikategorikan sebagai fatwa. Yang fatwa hanyalah yang dibincangkan di dalam syurat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor dan melalui dia punya SOP yang tertentu, sehinggalah ia diwartakan, itu yang disebut ataupun dipanggil sebagai fatwa. Jadi proses dia lama nak keluarkan fatwa ini, bulan-bulan makan masa. Sebab tu kadang-kadang ada juga kalau masyarakat awam yang tak faham mungkin
Apabila berlaku isu yang terbaru, kenapa fatwa tak keluar lagi ni? Lambat ni, kita masyarakat perlukan jawapan segera, tapi fatwa masih belum keluar. Sebenarnya SOP dia tu panjang, dan kaedah lain untuk lebih cepat respon hukum syarak adalah kadang-kadang kita keluarkan kenyataan media terus daripada Sebesamah Datuk Mufti berkaitan dengan isu-isu yang memerlukan respon yang segera. Jadi kita akan siarlah kan melalui media sosial jabatan untuk rujukan masyarakat awam. Jadi tidaklah semua benda yang masyarakat perlukan semuanya kena masuk dalam fatwa. Ada juga yang kaedah lain yang lebih pantas, yang lebih cepat, yang mungkin tidak perlukan kajian, hanya perlukan penerangan yang biasa. Biasanya kita akan keluarkan kenyataan akhbar, ataupun kita istilahkannya sebagai tawdihul hukm ataupun tawdihul ahkam, untuk rujukan kepada masyarakat. Sebab fatwa ni sifatnya kalau isu yang baru yang tak jelas hukum dia, barulah akan masuk ke dalam mesyuarat fatwa. Dan sebelum nak masuk dalam mesyuarat fatwa itu, kena dibuat satu kajian pula, kertas kajian berkaitan dengan isu tersebut. Akan dilantik mana-mana academician, mana-mana pihak universiti tertentu, pakar-pakar dalam bidang tersebut untuk buat satu kajian terperinci terlebih dahulu sebelum nak dibentangkan di dalam mesyuarat jawatankuasa fatwa, supaya dapat difahami oleh seluruh ahli jawatankuasa yang terlibat sebelum penentuan hukum ataupun fatwa dikeluarkan. Dalam satu kaedah menyebut al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Hukum ke atas sesuatu perkara adalah cabang daripada taswir, ataupun cabang daripada gambarannya. Maksudnya nak kata, selagi tak dapat gambaran yang jelas kepada sesuatu isu, hukum tidak boleh dibuat. Kena ada gambaran yang jelas, menyeluruh, iaitu kajian tadi lah. Bila ada kajian tu, barulah faham, oh ini begini situasinya, apa yang berlaku dan sebagainya, barulah boleh dikeluarkan hukum. Tidak hanya semata-mata mendengar daripada sebelah pihak menceritakan berkaitan dengan satu benda baru yang timbul di tengah masyarakat, terus boleh buat fatwa. Itu bukan satu kaedah yang betul lah. Kaedah yang betul, kita kena betul-betul faham situasi. Macam contoh orang datang mengadu masalah lah kan, mengadu masalah kat kita, masalah rumah tangga. Isteri cerita begini, saya dizalimi, suami saya dizalimi, saya dizalimi oleh suami saya, tak bagi nafkah dan sebagainya. Adakah hanya kita mendengar penerangan daripada isteri tadi itu kita boleh untuk hukum suami itu adalah orang yang zalim? Tak boleh. Kena pula panggil si suami tadi, dengar pula apa yang disampaikan oleh suami. Mungkin ada sebab-sebab yang lain menyebabkan dia bertindak sedemikian dan sebagainya, supaya dapat gambaran yang menyeluruh satu-satu kes itu, barulah hakim ataupun barulah boleh dijatuhkan satu hukum kepada situasi yang dilalui oleh pasangan tadi itu. Itulah bahasa yang mudahnya, sesuatu fatwa itu mestilah jelas, tasawur ataupun gambaran kepada sesuatu isu yang berlaku sebelum fatwa dikeluarkan. Begitu juga dengan fatwa berkaitan dengan ajaran sesat. Saya sentuh berkaitan dengan akidah, sebab akidah ni benda yang penting. Mungkin syariah ada lagi perselisihan pandangan di kalangan ulama, tetapi kalau kita katakan isu akidah ni isu yang kritikal, yang perlu dijaga. Fatwa berkaitan dengan akidah, contoh saya tak nak sebutlah, tapi kalau
contohnya ajaran sesat tertentu, apabila sampai laporan kepada pihak JAIS, contohnya tuan-tuan sebagai awam-awam laporkan kepada JAIS ada ajaran yang mencurigakan di satu-satu tempat, maka pihak JAIS akan ambil tindakan untuk mungkin dia buat penyamaran dahulu, pergi join sekali dengan kumpulan tersebut, ikut dia punya ni, dengar dia punya ceramah dan sebagainya. Ada bahan-bahan bukti yang mungkin boleh diambil daripada tempat tersebut, rakaman suara daripada tazkirah ataupun ceramah yang disampaikan oleh ketua ajaran tersebut. Dah ada bukti-bukti itu semua, dibuat satu kertas untuk dibentangkan kepada Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor, supaya mendapat gambaran yang jelas kepada satu-satu ajaran tadi. Mungkin betul ada kesesatan yang berlaku, ataupun mungkin tidak ada kesesatan yang berlaku berdasarkan kepada kajian yang dibuat tadi. Antara isu akidah ataupun fatwa akidah yang pernah kita dapat dan ciri-ciri yang pernah kita senarai pendekkan, antaranya adalah mengaku menjadi nabi ataupun menjadi rasul. Rasul Melayu, pernah ada orang mengaku jadi Rasul Melayu. Bila ditanya, dia kata saya mengaku jadi Rasul. Yang Nabi sebut tu dia Nabi yang terakhir, tapi Rasul tak ada yang terakhir. Jadi saya lah Rasul. Nabi dah habis, Rasul tak habis lagi. Macam tu pula dia punya pusing dia tu. Sedangkan semua Rasul tu adalah Nabi. Semua Rasul adalah Nabi. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, Nabi menyebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel ini silih berganti nabi-nabi mereka. Halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Apabila mati seorang nabi, maka akan diganti dengan nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di. Dan sesungguhnya tidak ada lagi nabi selepas aku, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu khulafa'u fayakthurun. Akan tetapi selepas daripada aku ini akan ada khulafa, khalifah lah, yang dimulakan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diikuti dengan khalifah-khalifah yang lain pada zaman pemerintahan Islam dahulu. Jadi yang mana yang selepas Nabi itu dipanggil khalifah, tidak ada lagi Nabi. Hadis itu diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Begitu juga dengan satu riwayat yang lain, Nabi sebut, inna mathali wa mathalal anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin fi zawiyah faja'ala an-nasu yatufuna bih wa ya'jabuna lahu wa yaqulun halla wudi'at hadhihi al-labinah qala fa ana al-labinah wa ana khatimun nabiyyin. Yang bermaksud, sesungguhnya perumpamaan aku dengan nabi-nabi yang lain sebelum daripada aku, kata Nabi, seperti seorang lelaki yang membina sebuah rumah yang cantik, kecuali ada satu sudut yang tidak disusun lagi batanya. Batu bata nak bina rumah tu lah, ada ruang satu lagi.
Kemudian manusia melihat kepada sudut itu. Mereka berkata, kenapa tidak diletakkan batu, tidak diletakkan seketul bata itu untuk nak menutup lubang tadi. Qala fa ana labinah. Maka Nabi berkata, akulah bata itu. Wa ana khatimun nabiyyin, dan akulah penutup kepada nabi-nabi. Seolah-olah macam Nabi ni, Nabi-Nabi, seluruh Nabi-Nabi ni diumpamakan seperti satu dinding yang disusun dengan bata, kemudian ditinggal satu yang akhir itu kosong. Itulah tempat Nabi SAW selaku Nabi yang terakhir. Tiba-tiba ada yang mengaku menjadi Nabi itu yang sepatutnya kita tolak dan kita laporkan kepada pihak berkuasa jika ada sesiapa yang mengeluarkan kenyataan tersebut. Mengaku menjadi umat Nabi, okey, tak ada masalah. Mengaku mengikut sunnah Nabi, itu yang kita harapkan. Mengaku kasih sayang kepada Nabi, itulah yang sepatutnya kita buat. Tapi mengaku menjadi Nabi, itulah yang perlu kita elakkan. Itu antara ciri-ciri kesesatan akidah yang pernah kita jumpa. Yang keduanya, ada juga yang banyak ajaran yang tidak, maksudnya mengatakan solat Jumaat itu tidak wajib. Solat Jumaat tidak wajib. Mereka mentafsir Al-Quran tetapi dengan tafsiran sendiri. Bahaya. Sebab tu kita kena belajar Al-Quran, belajar hadis, mengikut tafsir Al-Quran yang betul, syarah hadis yang muktabar. Kerana Al-Quran dan hadis ini boleh tersalah faham. Kita boleh tersalah faham kalau semata-mata kita cuba untuk nak memahami sendiri. Contohnya ayat Al-Quran di dalam surah Jumu'ah ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dalam ayat ini sebut, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat Jumaat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Mengingat Allah di dalam ayat ini diterjemahkan mengingat Allah itu untuk kalimah fas'au ila zikrillah. Jadi ada golongan yang memahami zikrillah itu maksudnya apabila azan Jumaat maka bersegeralah kita untuk berzikir kepada Allah, dan mereka pergilah ke tempat zikir mereka di mana-mana, tempat-tempat tertentu untuk ramai-ramai berzikir di situ dan tidak hadir untuk menunaikan fardu Jumaat. Diguna ayat Quran tetapi dengan faham yang salah. Sedangkan maksud sebenar zikrillah ini adalah untuk mendengar khatib menyampaikan khutbah untuk solat Jumaat dan sebagainya, dan bukanlah pergi ke tempat lain untuk berzikir dan meninggalkan solat Jumaat. Itu ayat Quran yang mereka gunakan. Sama ada salah faham ataupun sengaja untuk melakukan kesalahan itu untuk nak menyesatkan pengikut dan sebagainya, wallahu a'lam. Tapi kita sebagai umat Islam, kita kena sentiasa berhati-hati, sentiasa menambah ilmu pengetahuan kita supaya kita tak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sebegini. Dan begitu juga dengan anak-anak kita yang sekarang terdedah dengan pelbagai gadget, pelbagai sumber-sumber yang boleh mereka dapat maklumat daripada situ. Lambatkan maklumat yang perlu kita tapis, yang perlu kita lihat, kerana boleh jadi dalam lambakan maklumat yang mereka dapat itu terselit maklumat-maklumat yang salah, ataupun lebih parah, maklumat-maklumat berkaitan dengan akidah yang boleh menyesatkan. Ada juga yang kami dapati kumpulan yang berhujah dengan
ilmu hakikat. Ahlan wa sahlan kepada sama hari tu. Mesti negeri Selangor. Ada juga yang berhujah dengan hakikat hakikat dan syariat. Katanya tak perlu solat, dengan berhujahkan dengan dibantu juga dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah dengan niat. Jadi dia solat dengan niat. Dia solat hanya semata-mata dengan niat, ataupun solat dengan hanya melakukan perkara-perkara yang baik, dikira sebagai solat. Tak perlulah solat macam kita ni, yang syaratnya, rukunnya ni tak perlu. Bagi dia lah berhujahkan dengan ini hakikat solat. Hakikat solat tu adalah hanya niat. Yang syariat ni, yang ada sujud, ada rukuk semua ni, itu tak penting. Ada juga yang terpengaruh dengan fahaman yang sebegini. Kita katakan ilmu hakikat dan ilmu syariat itu sentiasa tidak akan bercanggah antara satu sama lain. Datanglah guru yang mana pun yang mengajar kepada kita berkaitan dengan ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu zikir dan sebagainya, syariat tidak sekali-kali akan bertentang dengan hakikat. Siapa yang paling hebat, siapa yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala kalau bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tengok balik sejarah Nabi, tidak ada pula yang Nabi solat hanya semata-mata niat. Nabi tetap melaksanakan solat dengan para sahabat berjamaah lagi, memenuhi syarat-syarat solat dan rukun-rukunnya. Itu Nabi, orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba ada golongan yang mengatakan mereka kenal Allah tetapi meninggalkan ilmu syariat. Itu adalah satu kenyataan yang salah, yang perlu untuk kita elakkan dan kita hati-hati supaya kita tak tergolong di dalam golongan ini. Mudah, kadang-kadang dia mudah berhujah dengan Islam itu mudah, dan Islam itu mudah. Betul, Islam itu mudah, tetapi bukanlah bermudah-mudah. Mudah-mudah kita pun ada sandaran. Macam mana yang Nabi ajar kepada kita, itulah Nabi ajar kepada kita. Islam itu, itulah mudahnya Islam di situ. Maksudnya tidak ada taklif, tidak ada perkara-perkara yang berat yang ditaklifkan kepada kita sehingga tak mampu untuk kita buat. Sehingga pergerakan dalam solat pun ada ketikanya diringankan bagi orang-orang yang uzur, dengan solat dengan kaedah cara-cara yang sekadar yang termampu. Itulah yang dimaksudkan Islam itu mudah. Ada rukhsah tertentu ketika ada sebarang kepayahan ataupun kesusahan. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah saya punya perkongsian sedikit berkaitan dengan apa itu fatwa dan berkaitan dengan isu-isu akidah yang pernah kami jumpa. Mudah-mudahan kalaulah berlaku ataupun kalau tuan-tuan ada maklumat berkaitan dengan gerakan-gerakan ataupun fahaman-fahaman yang di luar pengetahuan kita ataupun yang bercanggah dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, maka tolonglah laporkan kepada pihak Jabatan Agama Islam untuk tindakan yang seterusnya, supaya kita dapat lindung diri kita dan kita dapat lindung zuriat keturunan kita, generasi kita daripada dirosakkan akidah mereka, insya-Allah. Jadi mohon ampun dan maaf kalau ada terkasar bahasa sepanjang saya menyampaikan tazkirah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.